Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Syarif Osman, Wira Merudu, bahagian pertama. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Syarif Osman atau nama sebenarnya Syarif Osman bin Syarif Muhammad Rum adalah seorang ketua wilayah atau raja yang memerintah Merudu di antara tahun 1830 hingga 1845. Beliau berketurunan Bajau Suluk dan telah diamanahkan oleh Sultan Sulu bagi mentadbir kawasan Merudu. Bapaknya seorang yang berketurunan Syarif atau Syed dan merupakan salah seorang pembesar Istana Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei. Apabila Kesultanan Sulu mengambil ahli beberapa kawasan di Borneo Utara dari Kesultanan Brunei, Syarif Osman telah diamanahkan mentadbir wilayah Merudu. Pada masa ini, struktur pentadbiran Borneo yaitu Sabah di bawah Kesultanan Sulu telah dibahagikan kepada 3 wilayah atau kawasan, yaitu wilayah Merudu, wilayah Magindaro, dan wilayah Tirun. Wilayah Merudu meliputi kawasan kepulauan Palawan, Balabak, Bangi, Balambangan, Merudu, Tempasok, Ambong, Pitas atau Lingkabo, Paitan, Sugut, Labuk, dan berakhir di Teluk Sandakan. Wilayah Magindora pula meliputi kawasan Sandakan, Kinabatangan, Tungku, Sabahan yaitu Tingkayu, sehingga ke Sungai Apas, manakala wilayah Tirun menganjur dari Sabahan sehingga ke kawasan Sibuko, Sembakong, Bulungan, dan Berau. Kesemua kawasan ini ditadbir oleh beberapa orang ketua Sulu yang terdiri daripada Datuk, Syarif, Tuan, dan Pangeran. Walau bagaimanapun, Merudu adalah wilayah utama yang merupakan kawasan yang terbesar sekali di antara 3 wilayah itu. Merudu diketuai oleh Syarif Osman, Magindaro diketuai oleh Tuan Abandol yaitu Sungai Sandakan, Datuk Bandar yaitu Pangeran, Betau di Sigeliut dan mengetuai orang-orang Bulu Dupi, Idaan, Sungai, manakala wilayah Tirun ditadbir oleh beberapa orang datuk, antaranya ialah Datuk Sipidin yang mentadbir Sabahan, yaitu sebuah daerah di Teluk Darwel. Syarif Osman telah berkahwin dengan seorang putri Sulu yang dikenali sebagai Dayang Cahaya, yaitu anak Raja Muda Bantilan atau Sultan Badaruddin. Dayang Cahaya merupakan adinda kepada Raja Muda Sulu, yaitu Datuk Muhammad Buyo atau Maharaja Adinda Aranan Puyo. Syarif Osman telah mendirikan pusat pentadbirannya di kawasan Kuala Sungai Besar, yaitu Sungai Bendau Langkon. Beliau telah menjalankan perniagaan mengekspor hasil-hasil hutan dan laut seperti kapur barus, rotan, mutiara, beras bukit, kulit penyu, sarang burung, hasil-hasil laut, dan sebagainya. Pada masa ini, Merudu muncul sebagai kawasan utama penyumbang hasil-hasil tersebut ke Sulu dan adalah wilayah yang terpenting sekali di antara semua wilayah Kesultanan Sulu. Syarif Osman juga dipertanggungjawabkan untuk memungut cukai untuk dirinya dan Sultan Sulu
dari pedagang-pedagang yang menjalankan perniagaan di kawasan Merudu. Oleh itu, beliau telah melantik wakilnya yang terdiri daripada datuk-datuk Sulu dan ketua-ketua suku untuk menjalankan tanggung jawab ini. Pada masa ini juga, aktiviti perlalunan semakin berluas-luasa dan tidak dinafikan ada di antara ketua-ketua yang dilantik oleh Syarif Osman terlibat dalam aktiviti ini. Aktiviti ini sebenarnya dimulakan oleh pihak Spanyol pada masa pelayaran Fernandez Magellan. Fernandez Magellan dicatatkan dalam sejarah oleh Pigafetta sebagai orang yang mula-mula sekali melanun di Kepulauan Sulu. Fernandez Magellan dalam perjalanan dari Simpang Mengayau, yaitu Borneo, pada tahun 1521 telah merompak kapal Wizurai Brunei di perairan Paragua, yaitu Pulau Pahlawan, dan menawan Raja Pulau Pahlawan, yaitu Tuan Mahmud dan anaknya Tuan Ahmad. Fernandez Magellan telah membawa Tuan Mahmud ke Pulau Pahlawan dan memaksa penduduk di sana memberi makanan seperti ayam, kambing, babi, pisang, ubi, dan bermacam-macam lagi kepada rombongan Magellan. Sejarah ini telah memulakan aktiviti peperangan di laut di antara orang-orang barat dan orang-orang tempatan, dan selalunya pihak yang kalah akan dirampas kapal dan harta bendanya. Tawanan akan dijual sebagai hamba di mana-mana pelabuhan dagangan utama. Aktiviti ini juga berlaku di kalangan pihak yang bermusuhan, sama ada di kalangan kapal-kapal dagang barat sesama sendiri atau di antara pihak barat dan pihak timur. Sebenarnya, sejarah penjajahan baratlah yang memulakan aktiviti ini. Keadaan ini berterusan sehingga pada abad ke-18 dan ke-19 antara kumpulan Lanun Borneo dan Sulu yang terkenal ialah kumpulan orang-orang Ilanun ataupun Iranun, Belangingi yaitu Bangingi, dan orang-orang Dayak Laut. Sebenarnya tidak ada satupun dokumen barat maupun mana-mana dokumen dari Kesultanan Brunei atau Kesultanan Sulu yang dapat mengesahkan bahawa Syarif Osman telah merompak kapal dagang atau menyerang kampung mana-mana penduduk tempatan. Kebijaksanaan dan kepimpinan Syarif Osman sebenarnya adalah faktor utama yang telah menimbulkan rasa kemarahan dan perasaan cemburu pihak barat dan beberapa pembesar Brunei. Syarif Osman dan pengaruhnya yang kuat ketika di Borneo dan Sulu itu boleh mengancam kewibawaan dan kekuasaan pihak barat dan Brunei. Lebih-lebih lagi tindakan Syarif Osman mengisytiharkan dirinya sebagai pemerintah bebas telah menimbulkan kemarahan musuh-musuhnya, dan jika tidak dihalang dan dimusnahkan, sudah tentulah Syarif Osman akan menjadi sultan di Borneo. Pihak pembesar Brunei, Raja James Brooke, dan pihak British North Borneo akan terancam dan akan menggagalkan semua agenda mereka di Borneo Utara. Dr. Ranjit Singh dalam bukunya Commemorative History of Sabah 1881 until 1981 membuat ulasan seperti berikut. In certain cases where Brunei and Sulu authority was lax and deserted by population parents, attacked by pirates, men of outstanding ability, strength,
and independence disposition were able to establish themselves and protector and virtual independentship. Oleh yang demikian, kemunculan ketua bebas seperti Syarif Osman adalah disebabkan oleh kemerosotan dan lemahnya kekuasaan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu pada masa itu, dan disebabkan oleh peningkatan ancaman Lanun. Dalam hal ini, Syarif Osman adalah pilihan terbaik untuk memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan kepada penduduk Borneo Utara, khasnya di Merudu, daripada ancaman Lanun. Dengan ini, adalah mustahil seorang ketua yang menjadi pelindung rakyat di wilayahnya menyamun, membunuh, merogol, atau melanun orang-orang yang menjadi rakyatnya sendiri. Kesanggupan Syarif Osman untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang di bawah kekuasaannya dan kerelaannya untuk melindungi rakyatnya daripada ancaman dan serangan Lanun telah menyebabkan ramai orang yang datang dan tinggal menetap di wilayah Merudu. Ini menyebabkan berlakunya ledakan penduduk di Merudu, sehingga Merudu menjadi wilayah yang terpenting dan paling ramai didiami penduduk Borneo Utara ketika itu. S.T. John dalam bukunya Life in the Forest of the Far East yang ditulisnya pada tahun 1863 menganggarkan penduduk dalam daerah Merudu ketika itu lebih kurang 50.000 orang. Jumlah ini tidak termasuk penduduk di kawasan Kepulauan Pahlawan, Balabak, Bangi, dan pulau-pulau sekitarnya yang juga berada di bawah pemerintahan Syarif Osman. Jumlah penduduk ini jauh lebih ramai dari penduduk kerajaan Brunei dan kerajaan James Brooke. Negeri Merudu telah muncul sebagai saingan terbaru kerajaan Brunei dan kerajaan Brooke, dan jika tidak disekat dan dimusnahkan, besar kemungkinan ia akan mengancam semua kerajaan yang ada di Borneo Utara ketika itu.